Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Kesatuan Eropah EU dijangka mengiktiraf minyak sawit mampan Malaysia MSPO sebagai piawaian audit komoditi itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata perkara itu disuarakan oleh delegasi kesatuan tersebut yang melihat potensi komoditi terbabit. MSPO akan diiktiraf sebagai salah satu proses dalam auditing proses untuk EUDR itu sendiri. Jadi itu saya mengatakan memang kita mengharapkan perkara tersebut dan kita menunggu perkabaran yang baik ini. Justru itu akan diadakan satu lagi siri lawatan khas ke Malaysia selewat-lewatnya pertengahan tahun ini bagi memutamatkan pengiktirafan terbabit. Dengan pengiktirafan itu, beliau percaya akan memberi impak positif kepada pekebun-pekebun kecil di Malaysia. Datuk Seri Fadilah menjelaskan perkara itu kepada media selepas majlis penyerahan geran tahunan JKKK kawasan Parlimen Petrajaya 2024 di Kuching semalam. Pada majlis itu, seramai 250 pengerusi JKKK menerima geran terbabit yang berjumlah RM250,000. Kontraktor di Sarawak yang terlibat dalam pelaksanaan projek infrastruktur akan terus dipantau bagi memastikan kesemua projek siap mengikut jadual. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, pemantauan serta lawatan ke tapak dilaksanakan dari semasa ke semasa, terutama bagi 50 projek yang sebelum ini terbengkalai telah diserahkan kepada kontraktor baru atau penyelamat. Beliau memberi peringatan tersebut ketika meninjau kerja-kerja pembinaan sedang dijalankan bagi projek menaik taraf Jalan Baru Matang Fasa 2 di Kuching. Projek berkenaan adalah antara projek sakit yang telah diserahkan kepada kontraktor baru untuk kerja-kerja menyelamat. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan turut mengingatkan pihak kontraktor sentiasa mematuhi ketetapan JKR termasuk memulakan kerja-kerja projek selepas sebulan penyerahan tapak kepada mereka sambil menambah jabatan akan mengeluarkan notis jika gagal melakukan demikian. Dalam pada itu, menyentuh mengenai projek Jalan Baru Matang Fasa 2 tersebut, beliau berpuas hati dengan kemajuan projek bernilai RM54.5 juta berkenaan dan dijangka siap menjelang Mei 2025. Menurutnya, projek tersebut kini 86% siap serta lebih awal daripada jadual. Wanita khususnya di Sarawak diminta terus berani tampil melaporkan kepada pihak bertanggungjawab sekiranya berlaku kes keganasan rumah tangga dan gangguan seksual. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah ini penting untuk mementeras keganasan terhadap wanita yang menjadi tanggungjawab semua pihak. Jelasnya terdapat kes di mana mangsa menarik semula laporan berikutan takut anak-anak turut menjadi mangsa keganasan. Justru beliau berharap pelaksanaan program skuad wajah ditubuhkan di peringkat komuniti terus dipertingkat dalam membantu mangsa merujuk kes kepada pihak berwajib dan mendapatkan bantuan profesional. Untuk rekod bagi 2023 adalah sebanyak 473 kes berbanding 624 kes pada 2022. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyempurnakan perasmian program Semarak Skuad Wajah Negeri Sarawak di Kuching semalam. Program Semarak Skuad Wajah Negeri Sarawak 2024 diadakan bertujuan untuk meluaskan pemahaman dan kesedaran mengenai peranannya dalam membantu komuniti pelbagai etnik dan latar belakang di Sarawak. Turut diadakan sesi penerangan dan ceramah antaranya menyentuh mengenai perundangan hak-hak wanita dan kenali gangguan seksual. Sejumlah RM974.1 juta perbelanjaan bagi projek bekalan air Tanjung Manis yang juga merupakan sebahagian daripada Pelan Induk Bekalan Air dan Grid Air Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi berkata, projek tersebut merangkumi 8 komponen utama. Jelasnya di antara komponen utama tersebut termasuklah pembinaan pengambilan terus air sungai, direct river water intake, yang mampu mengepam sehingga 50 juta liter sehari air mentah dari Sungai Sadit di Sibu. Ujarnya ini termasuk pembinaan stesen pam penggalak air mentah di Sungai Sadit, Sibu, pemasangan saluran paip air mentah sepanjang 74 km dari Sibu ke Tanjung Manis dan pemasangan paip berkembar submarin berdiameter 1100 mm merentasi 7 batang sungai.
Selain itu, komponen utama yang lain adalah pembinaan kolam takungan air mentah berkapasiti 89 juta liter dan pembinaan stesen pam penggalak di Tanjung Manis. Tambahnya, komponen lain adalah pembinaan loji rawatan air Tanjung Manis berkapasiti 30 juta liter sehari dan pemasangan saluran paip untuk air terawat berdiameter 1000 mm sepanjang 8 km serta pembinaan stesen pam penggalak sekumang di Tanjung Manis. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Pemimpin Bersama Rakyat dan Majlis Perasmian Bekalan Air Tanjung Manis semalam oleh Premier Sarawak. Perkembangan banjir. Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna Taman Malehah di Kuching terus mencatat peningkatan jumlah penduduk dengan 186 orang daripada 50 keluarga berteduh di pusat berkenaan setakat pukul 8 malam tadi. Ini merupakan pertambahan 2 orang berbanding 184 orang pada pukul 4 petang semalam. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan di PPS Dewan Masyarakat Setapak pula jumlah penduduk terjejas menurun daripada 174 orang kepada 167 orang daripada 44 keluarga. Jumlah penduduk di PPS Dewan Arpiang Kampung Sinar Budi kekal dengan 60 orang daripada 13 keluarga. Setakat 8 malam tadi, seramai 429 penduduk melibatkan 112 keluarga dari Kampung Sinar Budi, Kampung Desaria, Jalan Desa Wira Batu Kawah dan Taman Malehah ditempatkan di 3 PPS akibat banjir. Polis Kuching berjaya menangkap 3 suspek lelaki dan seorang wanita warga tempatan terlibat kes kejadian pecah rumah dan curi di Kampung Bako yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashman Bajah memaklumkan suspek berumur antara 22 dan 37 tahun ditangkap sepasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah Daerah Kuching diketuai Inspektor Roshandi Sahari di 4 lokasi berlainan di sekitar Kampung Bakos malam. Kerugian dilaporkan pengadu kes dianggar berjumlah sekitar RM1,000. Penerusi kenyataan media ACP Ashman berkata semakan rekod kesalahan mendapati 3 suspek lelaki mempunyai rekod tangkapan melibatkan 4 kes jenayah dan 2 kes dadah. Manakala ujian saringan air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah jenis metafetamin syabu. Kesemua suspek ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sementara itu di Miri, seorang lelaki tempatan kerugian hampir RM19,000 dalam kes penipuan menyamar sebagai rakan. Dalam kenyataan medianya, Ketua Polis Daerah Miri ACP Alex Naga Cabu yang mengesahkan kes itu memaklumkan pihaknya menerima laporan polis pada 16 Februari 2024. Beliau menyatakan mangsa merupakan seorang pekerja swasta berumur dalam lingkungan 20-an telah dihubungi oleh suspek memperkenalkan dirinya sebagai rakan dan memberikan alasan nombor lamanya tidak lagi digunakan. Kemudian suspek telah meminjam wang dengan alasan hendak mengubah suai rumah daripada mangsa. Mangsa telah membuat pindahan wang sebanyak 4 kali ke dalam 2 akaun berbeza yang diberikan suspek. Mangsa hanya sedar telah ditipu selepas menghubungi rakan sebenar di nombor asal yang telah menafikan perkara tersebut. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan sebatan dan juga denda jika disabit kesalahan. Justru beliau menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan tidak mendedahkan atau memberikan sebarang butiran kewangan kepada mana-mana pemanggil yang tidak dikenali. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga sagara, Palestin pasti merdeka.